Ya ni cuba tengok dalam surah ada beberapa ayat dalam Quran Allah gunakan kata kalimah ini. Cuba tengok dalam surah 13 ayat 2. Sukhriyah. Yang ke-6. Sukhriyah, merendahkan, mengejek. Kita tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Jadi Allah lah yang telah mengangkat langit tanpa tiang yang kau dapat melihatnya sendiri. Kemudian dia istawa 'alal arsh, berhajat menuju kepada arasnya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dia menundukkan matahari dan bulan. Jadi perkataan sakhkhara maksudnya tunduk. Yang iaitu matahari yang bulan, makhluk yang besar ni, yang lebih hebat ciptaannya berbanding kita manusia ni, tapi Allah tundukkannya kepada para hamba-Nya, itu kita ni semua. Ni surah 13 ayat 2. Surah 13 ayat nombor 2. Ar-Ra'd. Jadi kullu yajri li ajalin musamma, semuanya beredar menurut tempoh yang telah Allah tetapkan. Sampai saatnya dia akan juga dibinasakan. Yudabbirul amra, dialah yang mentadbir, mengurus segala urusan makhluknya. Yufassilul ayat, dan dialah yang menjelaskan melalui semua makhluk tadi adalah tanda-tanda keagungan Allah. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, supaya semua yang melihat kejadian tersebut bertambah yakin dengan pertemuan dengan Allah. Sebab itulah akhirnya manusia nanti tidak akan boleh beralasan. Sebab apa? Dikata saya tak dapat tanda-tanda Allah ni, sedangkan apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri adalah ayat-ayat Allah sebenarnya. Jadi di sini perkataan sakhara maksudnya apa? Dia telah menundukkan. Jadi asal dia macam tu, menundukkan, yang mana hakikatnya makhluk ni besar. Demikian juga dalam ayat lain Allah menundukkan banyak makhluknya yang besar juga untuk kita. Cuba tengok dalam surah Ibrahim ayat 32. Surah Ibrahim surah 14 ayat 32.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Di Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menurunkan dari langit air. Lalu dia keluarkan dengannya pelbagai jenis buah-buahan sebagai rezeki, makanan untuk kamu. Dan dia menundukkan untuk kamu al-fulka, kapal yang besar, supaya dapat berlayar di lautan dengan perintah Allah. Jadi semuanya ni ditundukkan oleh Allah. Dan Allah tundukkan juga sungai-sungai untuk kita juga boleh menggunakannya sebagai perhubungan dan mencari hasil rezeki. Banyak ayat dalam Quran ni, antaranya lagi surah Ibrahim ayat 33 Allah sambung lagi wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Dan dia menundukkan kamu matahari dan bulan da'ibain secara da'ibain ni maksudnya juga penat. Da'iban ni, dua-dua ni sebenarnya bukannya tak penat penatlah, sentiasa bekerja untuk apa? Atas perintah Allah. Mereka ni, perputaran mereka ni, matahari ni sebenarnya apa? Tua juga. Macam manusia juga, ikut saja tuan dia. Kita ni buat kerja kan, hari-hari pergi ulang balik kerja sebab apa? Sebab majikan, sebab cari rezeki tadi. Penat tak? Penat, tapi buat juga. Dengan ingat, demikian juga makhluk yang Allah cipta yang besar tadi ni bertugas untuk siapa? Untuk hamba dia yang Allah nak muliakan, itu manusia ni. Juga da'iban, dia guna perkataan da'iban ni macam tu, yang penat lelah bekerja. Da'iban ni yang penat lelah, dua-dua ni penat lelah bekerja untuk atas perintah Allah. Untuk apa? Kesejahteraan hamba-hambanya, iaitu kita ni, manusia ni, di muka bumi ni. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dialah yang menundukkan kamu malam dan siang. Demikianlah perkataan ini digunakan untuk siapa? Yang boleh tundukkan ni siapa? Allah. Sebab tu Allah ni mutakabbir, yang maha boleh apa? Layak untuk apa? Sombong, merendahkan hamba-Nya. Siapa? Allah. Sebab tu Allah sebut dalam surah 3 Ali Imran berapa ya? Ayat 26 surah Ali Imran ayat 26. Ya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'
wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, ucapkanlah wahai Muhammad, ya Allah Malik yang menguasai kerajaan, tu'til mulka man tasya', engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Kerajaan ni maknanya kemuliaan, kekuasaan, superior. Semua tu siapa yang beri? Allah yang berikan. Maka sebagai makhluk ni sepatutnya patut tak dia sombong? Tak. Kalau dia sedar siapa yang beri, Allah yang pilih. Orang lain tak dapat, dia dapat. Dan wa tanzi'ul mulka mimman tasya', maka dia adalah hak mutlak memberi, maka dia juga boleh mencabutnya pada bila-bila masa. Dia mencabut kekuasaan, kemuliaan daripada sesiapa saja yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya', dialah memuliakan siapa yang dia kehendaki, dialah boleh hina siapa yang dia hendaki. Manusia tak ada autoriti untuk tu. Kita tak boleh nak muliakan siapa yang kita nak, dan kita tak boleh nak hina siapa yang kita nak. Hanya Allah saja. Jika ada buat begitu, maka dia dah lari daripada fitrah. Ada tak manusia yang muliakan orang yang dia nak? Ada. Akhirnya jadi apa? Pengkultusan. Dari segi agama boleh jadi apa? Berlakunya kerosakan, kesesatan, kultus. Dari segi dunia pun ada juga, dikultuskan pemimpin, dimuliakan. Dengan apa? Sebab apa? Dengan cita rasa dia. Jadi tidak boleh. Hanya Allah yang berhak muliakan dan hinakan siapa yang dia kehendaki. Jadi biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebaikan. Al khair, segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau di atas segala sesuatu adalah maha berkuasa. Jadi fitrah manusia yang memahami, yang kenal siapa Tuhan dia, sakhar. Allah ni maha apa antara af'al Allah, perbuatan Allah, Allah ni lah musakhar. Allah lah yang merendahkan ataupun memuliakan, hak Allah saja. Jadi kalau dia kenal asma' ataupun af'al, perbuatan Allah ni, cukuplah untuk apa? Dia tak akan buat sukhriyah ni. Dia tak akan buat pelakuan tu. Sebab itu pentingnya belajar mengenal Allah. Belajar tentang nama-nama Allah, siapa Allah ni, tadabbur Quran ni. Kata ulama ni, kita ni kemuliaan satu ilmu tu, syaraful ulum syaraful ulumi syarafil kita baca syaraful ulum bi syarafil maklum, kemuliaan ataupun keutamaan sesuatu ilmu tersebut berdasarkan keutamaan maklumat isi kandungan ilmu tersebut. Jadi nak tahu mulianya ilmu itu di sisi Allah, tengok apa maklumat dalam ilmu tersebut. Tentang apa? Kemuliaan tentang apa? Kalau kita cerita tentang ilmu tentang permotoran, mana mulia permotoran tu contohnya? Kuranglah sikit. Tapi kalau ilmu tentang pencipta motor tadi, pencipta semua, mana lagi mulia ilmu tu? Tentulah itu. Sebab itulah nak tahu tentang hebatnya, utamanya ilmu itu adalah tentang apa isi kandungan ilmu tu. Ilmu tu cerita tentang apa? Akhirnya supaya manusia ni jadi hamba Allah yang sebenarnya, dia kenal Tuhan dia siapa. Ilmu itulah yang paling mulia. Belajar bahasa Arab, apa tujuan? Tengok tujuan ilmu, matlamat ilmu. Belajar bahasa Arab untuk cakap Arab saja, akhirnya jadi apa? Contohnya pramugari ke ya, boleh cakap Arab tapi buka aurat. Adakah ilmu tu mulia?
tak mulia. Tapi dengan tujuan apa? Supaya dia bertambah cintakan Quran ni, bahasa Arab ni, kenal Tuhan dia, dibaca, dia boleh faham ni, itulah mulia. Sebab itulah tanda kemuliaan satu ilmu adalah dengan apa? Isi kandungan ilmu tersebut. Itulah kita kena tengok. Jadi cuba tengok, ni penjelasan tentang siapa ni? Allah lah yang berhak untuk meninggikan ataupun menghina. Kita tak ada hak untuk merendah-rendahkan orang, sebab kita tak tahu kemuliaan di sisi Allah. Tetapi jika dia buat, ini sikap siapa? Allah gambarkan sikap-sikap orang kafir dalam Quran. Cuba tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Surah 212. Oh ya, yeah. Sukhriyah. 2212. Ya, Zuyina lilladzina kafaru. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan telah diperhiaskan kepada orang-orang yang ingkar kehidupan dunia ini. Jadi bila mereka dipakaikan hiasan dunia ni, mereka merasa apa? Lebih hebat daripada yang lain. Jadi pandangan orang-orang kafir apa dia? Tanda dia beroleh kebaikan apa? Bila dia buat, dia dapat. Bila lagi banyak harta daripada orang lain, tandanya Allah sayang dia. Dia rasa macam tu. Bila dia macam-macam lah, semuanya dipandang, diukur, tanda kejayaan dia adalah dengan ukuran dunia, bukan dengan ukuran ketakwaan. Bezanya orang beriman apa dia? Dia ukur tanda kasihnya Allah kepada dia apa? Dengan bertambah iman dan ketakwaan, bukan dari segi material. Jadi kalau kita Muslim ni, kita ukur macam tu juga. Yang mana hari ni mudah tak trend Muslim nak ikut? Bahagianya dia ni, bisnes itu semuanya cepat macam pisang panas kalau buat. Tapi cuba ajak kepada takwa, belajar ni, tak ada apa-apa pun nak belajar, nampak tak apa hasil? Kita dapat ilmu je kan. Mana yang lebih dikejar? Ini pandangan dari ikut siapa ni? Orang kafir. Sedangkan cara fikir demikian. Jadi orang kafir ni bila macam tu, akhirnya apa berlaku? Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka akan pandang rendah kepada orang yang beriman. Sebab apa? Orang yang beriman ni dari pandangan zahirnya macam tak memiliki apa-apa. Orang beriman dengan harta yang ada, dia buat apa? Dijoli ke diinfak? Infak, dia tak ada apa-apa. Contohnya, orang beriman juga dengan apa yang ada, dia semuanya dibelanja untuk fisabilillah. Dia bersederhana dalam kehidupan dia dan sebagainya. Jadi dianggap apa? Ini satu yang hina. Dan mereka pandang rendah kepada orang yang beriman. Sedangkan Allah telah mengiktiraf mereka ini walladzina taqau, dan orang yang beriman ini, jika mereka ni dan orang yang bertakwa, fawqahum yaumal qiyamah, berada di atas mereka pada hari kiamat, lebih mulia. Bila? Saat kemuliaan yang dizahirkan pada hari kebangkitan. Di dunia memanglah begitu. Demikianlah Nabi. Apa beza Nabi dengan pemimpin Rom? Nabi dengan pemimpin Rom, bukan Nabi lah, khalifah Nabi pun cukup. Siapa? Uthman bin Affan, Umar Al-Khattab. Uthman bin Affan juga ketika pemerintahan dia, delegasi daripada Rom, daripada Syam, daripada datang. Mana pemimpin kamu? Ditanya, mana dia nak jumpa khalifah kamu, mana ni? Tengok Sayyidina Uthman tengah apa?
sembang-sembang dengan rakan-rakannya duduk kat tanah je. Tu dia kata tak percaya. Kamu jangan main-main dengan aku ni. Cakap lah mana khalifah saya nak jumpa. Raja. Mana raja kamu nak jumpa. Jadi itulah raja dia. Dia pelik tengok. Jadi dia pun sembang, dia pergi jumpa dengan Umar. Macam ni ke khalifah Islam ni? Kan? Lepas tu Uthman kata apa? Aku nak makan je lagi, aku minta dekat Salman. Aku nak makan ni pun tak tahu lagi, aku minta kat kawan aku. Punyalah. Macam tu sekali. Seorang pemimpin yang berwibawa. Sebab apa? Bukan di sini mulianya. Bila Allah kata yaumal qiyamah mulia, sabar sikit. Takwalah kepada Allah. Ini beza. Jadi wallahu yarzuqu. Lihat dalam ayat seterusnya, wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah lah yang beri rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa batas. Apa maksud rezeki di sini? Iman. Betul. Di dunia apa? Iman. Kalau rezeki material kat dunia, ada batas ke tak ada batas? Ada tak batas? Siapa paling kaya sekarang? Kalau kita kata rezeki ni sekarang ni kan kat dunia ni, ada batasan ke tak ada? Ada. Habis dah, sampai habis. Okey dah. Dapat dah semua dunia. Habis. Rezeki mana yang tak ada batas? Syurga tak ada batas. Yang paling rendah ahli syurga akan masuk syurga, yang paling last sekali dia dapat rezeki apa? 10 kali dunia, langit dan bumi. Dia seorang dapat 10 kali ganda. Tu yang paling apa? Yang last sekali masuk syurga. Dia terakhir dah, dia berangkat keluar daripada neraka nanti. Dia paling sengkit sekali. Bayangkan, itu maksud rezeki yang sebenar-benar yang kita kena kejar. Kalau kita harap rezeki sekarang ni material sama macam orang kafir ni, dia tak akan kesudahan dan ada limit pun. Dapat tak ada apa-apa. Tapi ahli syurga dapat rezeki makin susah ke makin nikmat? Nikmat. Ramai orang kata dia nak kaya kan? Dah dapat rezeki kaya, dia rasa macam apa? Susah pula nak jaga. Tak cukup lagi pula. Banyak pula tanggungan. Betul? Tapi kalau kat akhirat ada tanggungan? Tak ada. Sedangkan lagi banyak di dunia ni dia rasa lagi banyak dia kena keluar. Betul? Itu beza dia. Jadi sebab itulah rezeki ni, ulama kata apa? Apa maksud ni? Wallahu yarzuqu, iaitu rezeki di syurga. Itu rezeki yang paling besar yang perlu dikejar oleh semua manusia. Jadi beza sikap orang-orang beriman. Maka bila dipandang dengan cara demikian, ada tak kita nak hina orang? Tengok lagi perangai orang-orang kafir dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat 10. Surah 6 ayat 10. Jadi ini cerita tentang mereka memperolok-olokkan Rasul. Dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan benar-benar telah diperolok-olokkan para rasul sebelum engkau. Jadi Muhammad juga merasai penghinaan. Jadi kalau kita sebagai mukmin, kita tahan mulut daripada hina, tapi kita pula dihina, Nabi juga telah merasai penghinaan yang lebih dahsyat daripada orang-orang beriman yang lain. Jadi dan para rasul yang terdahulu juga merasai hal yang dahsyat juga. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum. Dan sungguhnya para rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, sehinggalah Allah menurunkan olok-olokan terhadap mereka.
Ni fahaqa, lalu telah tetaplah oleh ia kepada orang-orang yang merendah-rendahkan, sakhiru, menghina daripada kalangan mereka. Jadi Allah gelar mereka ni sakhiru. Jadi orang-orang kafir, sikap mereka, dan Allah gelarkan mereka adalah sakhiru, orang-orang yang telah merendahkan. Jadi Allah berikan azab kepada mereka. Maka nubi yastahziun, disebabkan apa yang mereka perolok-olokkan tersebut. Baik. Jadi dalam ayat ini dua perkara. Bila seorang itu merendahkan orang lain, hakikatnya dia sedang buat apa? Istihza. Dia sedang memperolok-olokkan orang tu. Jadi kalau kita buat, kita ni sakhiru ni Allah kata mereka ni sedang buat apa? Ziun. Orang-orang yang ni sama. Perangai olok-olok ni adalah ciri-ciri munafik. Dalam surah Al-Baqarah juga ada sebut. Jadi begitu dahsyatnya dosa ni. Sebab tu ni termasuk dosa-dosa besar. Dalam surah At-Taubah juga, surah 9 ayat 79. 9 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Jadi orang-orang yang mereka mencela al-mutawwi'in, orang-orang yang sukarela. Mutawwi'in ni orang-orang yang sukarela untuk sedekah, orang daripada kalangan orang beriman ni. Minal mu'minin, daripada orang beriman, fi sadaqat, dalam hal pemberian sedekah. Wallazina la yajiduna illa juhdahum. Jadi kalau orang yang rela ni bagi ini je bagi, dia cela pula. Dan ada orang-orang yang wallazina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang mereka tak mampu pun nak bagi, melainkan apa yang mereka ada saja, melainkan apa yang sekadar yang ada pada mereka. Fayaskharuna minhum, maka mereka ni juga cela golongan itu. Sebab itulah sikap-sikap macam ni kena kita teliti dan hati-hati. Lagi-lagi bila diuji dengan apa, Allah beri kita ni kesenangan, kekayaan tu. Jadi kita suka buat perbandingan-perbandingan dan kita cela pula orang yang demikianlah. Dua kelompok. Jadi Allah sebut sakhirallahu minhum. Allah mencela mereka nanti. Allah menghina mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Jadi ni orang-orang yang munafik yang juga bersikap demikian. Jadi dua lah golongan yang buat ni kerja ni, kafir dan munafik. Orang beriman tak akan buat. Sebab itu kita kena hati-hati. Tengok, kalau kita lakukan, kena taubat dan istighfar. Baik. Pada surah Al-Hujurat ayat 11,
Buka dalam nota tu, Mak, boleh? Jadi Allah memberi peringatan ke dalam surah ni tentang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita dah bincang yang berhak untuk menghina makhluk dia siapa? Allah. Tapi kalau makhluk tu buat, dia ni golongan mana? Dua je. Apa dia? Sama ada dia kafir atau dia munafik. Nampak tak ayat ni? Dan Allah SWT sebut, ingatkan, ya ayyuhallazina amanu. Ni khas untuk orang beriman. Sebab apa? Kafir dan munafik memang buat kerja ni. Orang beriman takkan buat. Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Ayat ni. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Baik, tengok ayat, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah satu kaum merendah-rendahkan satu kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, boleh jadi sebenarnya mereka lebih baik daripada kamu, yang orang yang mencela tersebut, yang merendahkan tadi. Boleh jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada kaum yang merendahkan tersebut. Ayat ni. Jadi ini secara umum. Wahai orang-orang beriman, maknanya lelaki perempuan semua. Pertama. Kemudian ayat ni diulang lagi secara khusus kepada siapa? Para wanita. Ya ayuhan wala nisa'um min nisa'in. Seolah-olah ayat ni kata macam ni lah. Ya ayyuhallazina amanu an-nisa. Ya wahai perempuan, an-nisa, janganlah la yaskhar an-nisa'um min nisa'in. Tadi kaumun min kaumin kan? Kita boleh juga guna ayat la yaskhar nisa'un min nisa'in. Janganlah seorang perempuan merendahkan perempuan yang lain. Apa maksud rendahkan ni? Yaskhar ni. Jadi dia disebut sakhir lah. Sakhirun. Orang yang buat kerja ni namanya sakhirun. Dia cara menghina ni dari dua. Satu lisan, satu lagi perbuatan. Satu dalam bentuk al-lisan, satu dalam bentuk perbuatan. Lisan dia cakap, dia tengok, bang cuba tengok perempuan tu dia kesian tengok dia pakai apalah. Macam itulah. Itu yaskhar. Sebutan. Lisan, kalau perbuatan macam mana? Orang tu masuk dia tengok. Faham? Dia tak cakap. Pandang orang tu nampak dia pandang, orang tu rasa dah malu dah, rasa terhina dah. Itu yaskhar. Macam mana tu? Faham? Dua benda ni kena jaga. Mata kita jagalah. Sebab tu tabassumuka li
wajhi akhika laka sadaqah. Nabi kata, Nabi nak galakkan, senyum kepada saudaramu tu sedekah. Senyum apa? Senyum memuliakan, bukan senyum hina. Ada juga orang senyum buat muka kan, senyum mulia tu sedekah. Maknanya pentingnya kita ni wajah manis. Jumpa orang siapa saja, wajahlah manis, jangan duk pandang renung hina macam jijik. Ya Allah, tu yaskar. Dua benda ni jaga. Yang yaskar ni dia kena kepada mana? Batang tubuh ataupun apa? Jadi ada bahagian penghinaan ni dia ada. Pertama, individu lah, individu dia sendiri, individu tu sendiri. Batang tubuh dia lah. Ataupun dari segi kedua, saudara dia, saudara yang berkaitan, dia tak rendahkan orang ni, tapi dia rendahkan suami dia. Faham? Dia tak rendahkan suami, direndahkan isteri. Dia tak rendahkan isteri orang tu, direndahkan anak dia. Dan juga yang ketiga apa? Objek, iaitu material, harta benda dia, milik dia, harta milik individu tersebut, harta milik seorang lah kita kata. Jadi saudara yang berkaitan ni maknanya guru dia ke siapa saja ke kan, yang berkaitan dengan dia dihina dan dia rasa terhina juga. Bukan mesti hina dia, faham? Orang kalau anak dia kan contohnya, orang hina anak dia, mak dia rasa tak? Rasa. Walaupun tak hina diri mak dia. Faham? Contoh lagi, orang tu pakai kenderaan, kan? Anak dia pakai kereta, orang rendahkan kereta, apa kereta buruk ke apa benda lah kan? Hina tak rasa orang lain yang ada kaitan? Hina. Ni yaskar, 3 benda ni. Semua tu melibatkan semua, nama dia yaskar. Jangan kita ingat ini individu je. Faham? Jelas tak ni? Inilah bentuk yang syaitan selalu apa dia? Datangkan hal ni untuk menyesatkan manusia ni. Dia akan yuwaswisu fi sudurin nas. Baik. Kemudian wala talmizu anfusakum. Ini satu lagi, termasuk sakhirun, tahap seterusnya sebenarnya termasuk juga ni, tapi disebut talmizu. Okey, talmizu ni, okey, kita tengok hadis di bawah. Talmizu satu lagi. Sebab itu dalam Quran, dalam sakhirun, talmizu disebut lumazah. Lumazah. Ada tak surah ni? Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah ni celaan juga. Celaan juga. Tak ada. Tak ada hadis tu saya tak tulis. Apa maksud la talmizu anfusakum? Naik atas balik mah? La talmizu anfusakum. Bila kita tengok la talmizu anfusakum ni cela diri sendiri. Sebab tu kata tafsir ulama kata apa? Ditengok kat cermin, lihat cermin, Allah apa? Dia cela diri dia sendirilah. Kenapa macam ni, wajah macam ni? Dia tak, macam tak bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan untuk dia tu. Dia cela wajah dia dan sebagainya lah. Kekurangan dia. Itu juga salah satu tafsir ayat ni. Tapi yang lebih lagi adalah dalam hadis Nabi. Sahabat tanya ketika mana, macam mana seorang itu mencela diri dia sendiri. Nabi kata apabila seorang itu dicela bapa dia, bapa seseorang. Itulah hadis, saya tak ingat hadis dia, tapi hadis dia, makna hadis dia macam tu. Ada kisah seorang tu mencela
bapa orang tu, kan? Lalu apa berlaku? Orang tu akan buat apa? Orang tu akan cela bapa dia. Itulah maksudnya mencela diri sendiri. Maka bila kita start cela orang lain, orang akan balas celaan kepada kita, kan? Itulah mencela diri sendiri. Kalau kita cela saudara kita sedangkan dia tu macam diri kita juga, maka itu juga maksudnya wala talmizu an fusakum. Okey. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Ni yang kedua, ni pertama. Dua ni. Celalah. Ketiga tanabaz. Tanabazun. Tanabaz ni menggelar dengan alqab, laqab dengan gelaran yang buruk. Menggelar dengan gelaran yang buruk. Janganlah kamu menggelar dengan gelaran yang buruk. Jadi gelaran yang tidak disukai oleh orang lah, kan? Jadi mungkin di kalangan kita mungkin kurang kot. Ada ke buat lagi? Kat kampung-kampung kadang-kadang ada juga benda-benda macam ni. Tapi untuk ta'aruf boleh. Contohnya nama Man kat kampung. Man ada dua. Man tu Man pendek ke, Man tempang ke, kan? Kita bukan nak cela dia lah, tapi nak kenalkan Man yang mana satu. Alah, Man yang tempang tu. Itu boleh. Sekadar tu je lah. Bukan untuk menghina. Tak. Itu tak apa. Itu dibenarkan. Berarti ada disiplin lah, kan? Kalau dia dengar dia pun tak suka. Dia dengar dia pun tak suka. Tengok juga. Kalau dia tak suka, kita tak payah buat. Ada tak gelaran kadang-kadang tu, apa dia, yuk kebau kan? Kalau kampung-kampung kan macam tu kan? Sebab apa? Dia kepala kebau. Dia pun suka gelaran tu. Dengan senang dia, alah kan? Itu tak apa. Itu bukanlah termasuk dalam hal ni. So itu dia lebih luas, fiqh dia luas lagi. Kan kat kampung-kampung kadang-kadang ada gelaran macam tu kan, yang mana memang dah lekat dah nama dia macam tu. Dia pun okey je. Budak sembang dengan dia pun tulis dalam WhatsApp nama dia. Yuk kebau contohnya. Tak ada masalah. Macam tu. Faham? Macam itulah. Tapi kena tengok orang tu suka tak suka. Tu kena lihat. Bila dia suka, dia rasa terhina, tu nama dia apa? Satu penghinaan. Sukriya. Lepas tu kita kena tengok juga uslub. Ya. Yalah, dia suka lah. Kalau macam tu tak apalah. Kena tengok individu tu dulu lah. Jangan kita main taruk je. Dia pun tak suka. Mandai je. Tak suka. Individu tu sendiri. Adalah asal usul keluar kalimah tu, dia sendiri mungkin yang sebut. Jadi kita pun okey je lah. Ni nama dia laqab. Gelaran tu. Gelaran yang baik boleh tak? Boleh. Abu Bakar, apa dia? As-Siddiq. As-Siddiq tu nama dia laqab. Kalau Abu Bakar tu nama dia apa? Tu kunyah. Abu Ibnu tu nama dia kunyah. Disebut kunyah. Kalau laqab, gelaran, Al-Faruq. Siapa? Umar Al-Faruq. Umar punya kunyah apa? Abu Hafs. Abu Hafs, anak dia Hafsah. Kan? Macam itulah. Tu kunyah. Laqab, gelaran lain. As-Siddiq. Contoh lagi, Abu Hurairah tu mana? Tu kunyah ke laqab? Kunyah. Tu kunyah, bukan laqab. Laqab ni gelaran dia. Contohnya Asadullah. Siapa Asadullah? Hamzah. Contohnya. Tu laqab. Ada lagi contohnya Saifullah. Siapa Saifullah? Pedang Allah. Khalid Al-Walid. Itu nama dia laqab ke kunyah? Laqab, gelaran. Kunyah ni nama dia dinisbahkan kepada siapa? Dia ni bapa siapa? Anak siapa? Itu kunyah. Laqab, gelaran dia ni siapa dia ni? Sang pemberani. Macam singa contohnya. Itu laqab nama dia. Boleh faham? Umar Al-Faruq sebab apa? Sebab dia je, dia boleh apa? Cantas. Ini salah, ini betul. Dia tegas. Umar Al-Faruq. Radhiyallahu anhum. Itulah beza laqab dan kunyah. Jadi larangan untuk kita berikan gelaran-gelaran yang
salah. Kunyah boleh. Memang dia anak kepada bapa kepada siapa, kunyah ni dia tak akan salah selalunya. Betul tak? Tapi lakab ni selalunya gelaran orang bagi kadang saja-saja. Gelaran tujuannya untuk apa? Menghina satu kelompok ataupun individu. Lakab. Jadi lakab macam inilah. Ni kunyah. Kunyah contohnya Abu Bakr, Abu Hurairah. Ni kunyah. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, semua kunyah. Lagi kunyah lagi apa? Ibnu Abbas, anak Abbas. Ibnu Umar. Umar. Ni kunyah. Lakab kunyah. Dia bapa kucing. Kunyah bukan lakab. Lakab gelaran lain. Abu Hurairah apa dia punya gelaran contohnya? Abu Hurairah ni ada gelaran tak? Dia apa? Abdul Rahman bin Sakhr. Bin Sakhr itu nama dia. Dia punya kunyah dia Abu Hurairah. Dia punya lakab dia apa? Bukan penulis wahyu, dia siapa? Ada nama dia tak? Itu lakab ni macam apa kerja dia buat, apa benda dia punya dominan dengan sifat yang dia tu. Dia punya ni lah. Itu lakab. Contohnya lakab yang lain saya tak ingat lakab dia siapa. Lakab Al-Faruq. Umar lah. Al-Faruq. Kat sini ada Umar Al-Faruq. Di belakang. Nama dia memang Umar Al-Faruq. Kita punya pemancar ni kita punya. Okey. Ustaz Umar. Okay. Lagi As apa? Siddiq. As-Siddiq. Ni semua lakab ni. Lagi Asadullah kan? Asadullah, singa Allah. Lagi Saifullah. Saifullah. Siapa ni? Khalid Al-Walid. Gelaran dia pedang Allah. Macam tu. Beza. Kalau ada Abu dengan Ibnu, senang kata Abu, Ibnu tu kunyah. Kalau tak ada tu apa? Lakab. Boleh? Nampak? Okey. Jadi jangan berikan gelaran buruk. Dan ketiga-tiga ini dia rentetan lah ni. Kenapa dia nak beri gelaran buruk? Sebab apa? Nak tambah penghinaan lah. Pertama dia hina saja. Dia cakap ini rendah. Kan? Tapi tak berjaya. Dia buat apa kedua? Tambah dengan celaan lagi. Tak berjaya lagi, dia buat apa? Dia labelkan dengan dia. Label tu dia terus ikat terus. Faham? Lakab tu terus ikat dia. Terus letakkan, chop terus. Faham? Itu lagi dahsyat. Faham? Selalu tak macam tu tak? Kita pun label juga. Ini puak ni, ini puak ni, ini kaum ini parti ni, ini parti ni. Betul tak? Betul tak? Sama tu. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu gelar dengan gelaran buruk. Ini muslim sama muslim. Kan? Jadi Allah kata apa? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sebab apa? Inilah seburuk-buruk seburuk-buruk kefasikan sesudah kamu mengaku beriman. Dan dosa besar, fasik. Dosa yang besar. Kamu telah cabut iman daripada pengakuan iman tadi. Seolah-olah dia nak istihar, dia ni keluar daripada iman. Bila orang buat macam ni, dia tak sebut dalam ucapan dia, saya tidak beriman. Dia tak sebut. Bila sebut yang cara itu, sebenarnya seolah-olah apa? Allah gambarkan macam dia dah cabut iman. Macam dia sedang istihar yang dia keluar daripada keimanan dia buat. Sebab tu dia kena buat apa? Allah suruh istighfar je ke? Tak. Cuba tengok ayat seterusnya. Maaf. Bawah.
Wa man lam yatub, dia kena taubat. Taubat maknanya apa? Ni dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan sekadar istighfar habis dosa, tak. Wa man lam yatub, siapa yang tak taubat fa ulaika humul zalimun, mereka orang zalim. Orang zalim dekat mana tempat dia? Neraka. Orang zalim tempat dia di neraka. Wal iyyazubillah. Inilah tentang sukhriyah. Satu tajuk je kot hari ni juga. Cukup lah merendah-rendahkan. Jadi punca dia tu merendah-rendahkan, kemudian dia akan buat celaan, kemudian dia akan buat gelaran. Boleh? Asalnya secara tak rasmi je, kan? Ulang lagi, tak puas hati lagi sebab ada sikit masalah dalam hati dia. Dia akan buat celaan lebih besar. Tak puas hati lagi, dia akan buat apa? Terus dia chop label terus, label penghinaan. Boleh? 3 tahap ni. Ni 1, 2, 3 ni. Jadi dosa ini perlu apa Allah minta? Taubat. Dan tak akan ulang lagi. Istighfar saja sekadar itu untuk dosa-dosa kecil. Dosa ini kena taubat dan benar-benar menyesal atas perbuatan tersebut. Itu taubat. Sukhriyah ni bukan menghina tak? Menghina. Itu yang lebih tepat dah ya. Ya, penghinaan. Merendah-rendah, menghina sebenarnya. Merendah-rendah maksudnya menghina. Ya, jadi ni dosa lisan kita tak sedar, sebab tu kita kena belajar. Sebab itulah mudah-mudahan belajar ni sebenarnya mudah-mudahan iman kita meningkat, diangkat darjat di sisi Allah. Sebab apa? Ni antara ilmu yang syaraf, ilmu yang mulia kita kena belajar. Tentang apa? Nak jaga kita ni dengan Allah, hubungan kita ni macam mana? Nak bertemu dengan Allah, persediaan tu. Jadi ini ilmu yang patut kita ambil perhatian. Jadi bolehlah sampaikan pada yang lain, kan? Apakah hak siapa nak hina ni, nak ni? Allah, ada dalil dah. Sikap orang yang hina ni sikap siapa? Dah ada dalil dah. Orang apa? Kafir dengan munafik je. Kan? Hina ni maksudnya apa? Kita boleh sedarkan. Kadang-kadang orang kata, mana ada, saya tak hina. Tu mata awak tengok itu hina. Ni kita dah belajar dah tadi. Saya tak hina dia, tapi awak hina siapa? Ni kita dah belajar dah. Betul? Semua ada jawapan. Jadi tak ada lagi alasan kita tak tahu dah. Teranglah pada yang lain maksud sukhriyah ni apa. Dan sukhriyah ada berapa tahap? 3 tahap ni. Tak diubati masalah. Kita sampai tahap 3 ke tak? Kita dah sampai tahap 3 ke tak masyarakat? Tak sampai ke? Bukan banyak label-label ke? Sampailah. Bukan tahap 1 je hina. Tahap tanah bazu bil alqab lah kita buat dah. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman ni, kita zaman ni, umat Islam. Bukan sama orang kafir, orang Islam. Jadi orang Islam ini melakukan perbuatan orang kafir dan orang munafik. Wal iyyazubillah. Itu kita kena istighfar banyak-banyak, taubatlah. Jadi sampaikanlah pada yang lain tentang kita punya tajuk hari ini, dosa lisan. Yang ke-6, sukhriyah. Ada lagi 2 tajuk. Habis lagi cikgu. Jadi ya, syaraful ulumi, kemuliaan sesuatu ilmu itu berdasarkan kemuliaan isi kandungannya. Kemuliaan sesuatu ilmu itu berdasarkan kemuliaan isi kandungannya. Sukhriyah pertama, lumazah, tanabaz, 3. Hina tak rasmi, cela lagi lebih jelas, clear lagi sikit. Apa dia? Terus chop label, lakab. 3. Sukhriyah, lumazah dengan tanabaz. Sukhriyah, sakhir, sukhriyah. Ini tak nampak ni. Sin. Sukhriyah. Sukhriyah ni maksudnya apa? Penghinaan, melakukan perendahan, penghinaan. Sukhriyah. Bukan syukri itu syukur. Jangan salah sebut. Itu kesyukuran wajib kena buat. Ni sin,
Sin kha. Kalau syukur shin Syukur macam mana? Ni. Syukra, syukrun. Kan? Shin ni sin kha bukan shin kaf. Yang salah eja pula nanti. Itu syukur. Ada soalan ke? Lagi? Nampak tak hari ni dia punya okey, pertama saya tanya sekali. Siapakah ayat yang buat ni? Hina makhluk dia siapa? Allah. Dalil dia ni semua. Siapakah yang perangai kalau buat juga perangai siapa? Orang kafir, orang munafik. Musuh Nabi. Ni orang yang musuh Nabi dulu buat benda ni. Apa maksud orang yang menghina ni? Dia hina dalam bentuk apa? Sama ada lisan ataupun perbuatan dia, air muka dia tu. Okey. Penghinaan dia, bentuk dia, dia suakan ke mana? Sama ada memang individu tu sendiri, batang tubuh dia, ataupun saudara yang berkaitan dengan dia, ataupun perihal harta milik dia. Faham? Apa yang berkaitan dengan tu yang menyakiti hati individu ni, itu termasuk penghinaan, sukhriah. Dalam surah yang kita bincang ni ada berapa tahap? 3. Pertama, biasa-biasa je, tak rasmi lagi. Yang kedua, lebih kepada celaan yang lebih keras, lumazah. Allah kata wailun, celaka orang yang macam ni. Kan? Yang ketiga, memberi label gelaran yang buruk. Lebih jelas. Okey. Insya-Allah kita sambung pada yang akan datang tentang dosa lisan lagi. Ini banyaknya dosa lisan yang perlu kita jaga. Lidah yang tidak bertulang ni, kan? InsyaAllah mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah dorongkan kita untuk memelihara lisan kita agar tidak terpalit dosa-dosa dan merosakkan juga akibat daripada lisan tadi boleh merosakkan apa? Saudara-saudara kita yang lain, mendatangkan kerosakan pada umat. Wal-iyadzubillah. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.